Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Dan hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka tawaf sekitar Baitullah, yakni Kaabah yang tua itu. Surah Al-Hajj ayat ke-29. Berdasarkan ayat Allah tadi, tawaf yang dimaksudkan itu adalah tawaf ifadah, iaitu tawaf rukun haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas wukuf di Arafah. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum saya teruskan lagi berkenaan tawaf, mari sama-sama kita mengetahui apa itu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syaratnya bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad. Berikut merupakan jenis-jenis tawaf. Pertama, tawaf rukun, iaitu tawaf rukun umrah dan tawaf rukun haji. Yang kedua, tawaf kudum. Yang ketiga, tawaf tahiyat al-bait. Yang keempat, tawaf sunat. Yang kelima, tawaf nazar. Keenam, tawaf wada'. Baik, di sini saya akan terangkan apakah itu tawaf rukun. Tawaf rukun terbahagi kepada dua. Yang pertama, tawaf rukun umrah dan yang kedua, tawaf rukun haji. Apakah yang dimaksudkan dengan tawaf rukun umrah? Tawaf rukun umrah ialah tawaf rukun yang mesti dilakukan orang yang mengerjakan umrah sekiranya tidak dilakukan, tidak sah umrahnya. Manakala maksud tawaf rukun haji, tawaf rukun yang mesti dilakukan oleh jemaah haji setelah masuk waktunya, iaitu bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Sekiranya tidak dilakukan sama ada sengaja atau tidak, maka tidak sempurnalah hajinya. Tawaf rukun haji juga dikenali sebagai tawaf ifadah, iaitu kebanjiran manusia. Perbezaan antara tawaf rukun dan tawaf-tawaf yang lain adalah ada dua, iaitu tawaf rukun disunatkan berniat kerana niat umrah dan haji telah pun termasuk sekali untuk niat tawaf. Yang kedua, tawaf rukun dilaksanakan di dalam ihram. Adapun tawaf-tawaf selain tawaf rukun tidak dilaksanakan dalam ihram dan wajib berniat. Kita pergi pula kepada syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat tawaf. Ketiga, suci daripada hadas. Keempat, bermula pada sujud Hajarul Aswad. Kelima, tujuan tawaf hanyalah tawaf, bukan selainnya. Yang keenam, menjadikan Baitullah atau Kaabah di sebelah bahu kiri dan berjalan ke hadapan. Ketujuh, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Hijr Ismail dan Syahzarwan. Kelapan, berjalan 7 kali pusingan dengan niat. Mari kita lihat apakah amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan ketika tawaf. Okey, yang pertama, berniat. Berniat adalah sunat bagi tawaf rukun dan tawaf haji. Istiqlam dan mengucuk ke tangan. Mulakan dengan langkah kaki kanan. Yang keempat, membaca doa khusus di antara rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kelima, berzikir dan berdoa sepanjang tawaf, khususnya yang warid daripada Nabi SAW. Yang keenam, istiqlam di rukun Yamani dan tidak mengucuk tangan. Yang ketujuh, berturut-turut 7 kali pusingan. Yang kelapan, bagi lelaki disunatkan beriktibak, iaitu mendedahkan bahu kanan. Dan bagi lelaki juga boleh berlari-lari anak, iaitu ramal pada pusingan pertama hingga ketiga. Setelah selesai tawaf, kita boleh melaksanakan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, berdoa dan juga berdoa di multazam ataupun kedudukan yang selari dan terhampir dengannya. Bagi wanita yang dalam haid atau nifas, dilarang untuk melakukan tawaf. Berdasarkan satu riwayat Al-Qasim bin Muhammad yang mengatakan bahawa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud, kami keluar tanpa memikirkan kecuali untuk mengerjakan haji. Apabila kami berada di Sarif, aku kedatangan haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku ketika aku sedang menangis.
Baginda bertanya, "Kenapa dengan kamu? Adakah kamu kedatangan haid?" Aku menjawab, "Ya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ini adalah suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah kepada wanita-wanita dalam kalangan anak-anak Adam. Lakukan seperti mana orang-orang haji tunaikan, cuma kamu jangan bertawaf di Baitullah." Baiklah, antara permasalahan yang berbangkit akibat tidak patuh syarat sah tawaf, antara yang pertama, persetuhan lelaki dan wanita yang halal nikah batal wuduknya menurut mazhab Syafi'i. Menurut pandangan marjuh minoriti dalam mazhab Syafi'i, tidak batal sekiranya bersentuh tanpa membangkitkan syahwat. Yang kedua, masalah berkenaan dengan kedudukan bahu kiri yang mudah beralih dari berbetulan dengan Kaabah. Jika tergelincir kedudukan bahu tersebut, maka pusingan tersebut tidak dikira. Yang ketiga, khilaf dalam membilang pusingan. Ambillah bilangan yang rendah dan diyakini, lalu menambah semula pusingan yang belum cukup tersebut. Baiklah sahabat-sahabat, di sini dapat kita simpulkan dan rumuskan bahawasanya pentingnya mematuhi syarat-syarat sah tawaf. Hal ini kerana jika syarat sah tidak dipatuhi, tawaf tidak sah dan tidak sempurna rukunnya. Jika tidak sempurna tawaf, maka tidak boleh sa'i selepasnya. Jika dilakukan juga sa'i, maka tidak sah dan tidak dikira sa'i itu. Jika bergunting dan bercukur selepas sa'i tak sah itu, maka jemaah dikenakan dam kerana melanggar larangan ihram. Jadi sahabat-sahabat, sewaktu kita melaksanakan umrah maupun haji nanti, kita perlu mematuhi syarat-syarat sah tawaf ini. Jika tidak sempurnakannya dengan baik, umrah dan haji kita nanti tidak sah dan tidak diterima. Sekian dahulu daripada saya, Afifi binti Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.